Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alladhi arsalahu rabbahu bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minar rasyidin. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim. Ikhwatul iman, kita membaca sedikit daripada suratul Baqarah. Malam ini ikhwatul iman, kita cuba melihat suratul Baqarah daripada tafsir Al-Azhar, iaitu daripada Hamka. Ini sekadar teks sahaja. Ini sekadar teks sahaja. Sebab kita cadang nak pakai tafsir Al-Furqan, tapi order tak sampai lagi. Tafsir Al-Furqan ditulis oleh Dr. Abdullah Yassin. Itu sangat baik, sangat baik. Bahasa pun bahasa Melayu, jelas. Kemudian tafsir yang tidak tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Kerana kebanyakan tafsir bila kita baca, dia tidak membezakan hadis-hadis yang ada. Ini satu kerja lah kita kena buat. Kita bukan pakar hadis. Macam tafsir kita baca ni, nanti ada beberapa hadis kita nak kena bagi, orang kata, tahqiq balik, pencerahan balik. Jadi satu benda yang saya tak berapa suka, bila saya baca buku orang, saya kena komen buku orang, saya tak suka sangat. Nampak tak berapa cantik kan. Tetapi kalau dah dalam buku-buku itu ada hadis palsu, kita kena tambah. Kita baca buku ni satu dunia kenal Bapak Hamka kan, Bapak Hamka. Jadi apa yang baik, apa yang kita rasa ada manfaat daripada buku ni, kita ambil. Dan kita cuba mengelakkan komen-komen yang benda yang perlu komen, kita komen lah kan. Macam kita perlu komen, takkanlah sampai satu negeri tak tambah kot. Itu kita komen sikit lah. Itu komen sikit lah. Yang ni memang nampak sangat kan. Nampak sangat. Takat tu je kita komen. Baik. Ikhwatul iman, kita cuba tengok suratul Baqarah daripada Bapak Hamka ini. Suratul Baqarah dia terjemah dengan makna lembu betina. Lembu betina. Nanti kita tengok Bapak Hamka akan cerita pada kita kenapa surah-surah ni diberi nama begitu. Ada Baqarah, ada Kausar. Jadi nama tu mai daripada mana? Ini di antara soalan yang dikemukakan oleh jamaah Al-Quran Malaysia. Nama surah tu siapa bagi? Dia tanya, siapa yang berhak menamakan? Ini satu benda yang Bapak Hamka terangkan kepada kita. Dia kata surah ini surah yang kedua, surat yang kedua, mengandungi 286 ayat, diturunkan di Madinah. Diturunkan di Madinah. Kata dia suratul Baqarah Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pengasih. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab itu, tidak ada sebarang keraguan padanya, satu petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang percaya kepada yang gaib dan yang mendirikan sembahyang, dan dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka dermakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau, dan kepada akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Ini ayat 1 sampai ayat 5 daripada surah Baqarah yang Bapa Hamka baca kepada kita. Baik, ikhwatul iman, sekarang kita tengok apakah Bapa Hamka cuba beri penjelasan. Dia kata pendahuluan. Sebelum dia nak cerita 5 ayat ini, dia nak cerita sikit berkenaan dengan isi kandungan daripada surat Baqarah 1, dan dia nak cerita kepada kita apakah kisah-kisah yang terdapat sepanjang surat Baqarah. Yang ketiga, dia cuba nak cerita kepada kita di antara hikmat surah ini dipilih oleh Allah Ta'ala, diturunkan di Mekah, di Madinah, dan apa hubungan surah ini dengan orang-orang Madinah. Yang kelima, mungkin Bapa Hamka nak terangkan kepada kita bagaimana surah ini diberi nama dengan nama surat Baqarah. Dan kemudian barulah Bapa Hamka akan masuk kepada dia nak menguraikan ayat 1 sampai ayat 5. Sekarang dia nak cerita pendahuluan dulu. Kata dia, surat yang kedua ini, yang pertama surat Al-Fatihah, yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Baqarah. Surat yang kedua ini bernama surat Al-Baqarah, yang bererti lembu betina. Kalau Baqar, lembu jantan. Kalau Baqarah, lembu betina. Kerana ada kisah tentang Bani Israel disuruh oleh Nabi Musa alaihi salam mencari seekor lembu betina akan disembelih, yang terdapat pada ayat 67 sampai ayat 74. Dalam surat Al-Baqarah ini ada kisah berkenaan dengan lembu, iaitu berkenaan dengan seorang kaya zaman Bani Israel. Dia tak ada zuriat, dia tak ada anak, dia cuma ada anak menakannya. Jadi anak menakan ni jenis jahat, nak bolot harta pak menakan. Jadi pada satu malam dia bunuh pak menakan dia. Bila dia bunuh pak menakan dia, mayat pak menakan dia itu dia campak di luar. Keesokan hari orang melihat mayat orang kaya ni, maka orang mula bertanya bagaimana dia boleh mati. Maka bawalah bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka Nabi Allah Musa alaihi salam berdoa kepada Allah macam mana nak settle pembunuhan yang pertama ini di zaman Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh menyembelih lembu jantan. Lembu ada lembu apa? Lembu betina, Baqarah, lembu betina suruh sembelih. Kenapa Tuhan suruh sembelih lembu betina ini? Kerana sebahagian daripada orang-orang Bani Israel, mereka masih terpengaruh dengan ajaran Samiri, iaitu lembu ada kelebihan, ada keistimewaan. Jadi untuk mematikan kefahaman khurafat itu, dipilih membunuh lembu betina, supaya untuk menyatakan wujudnya lembu tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Macam orang India kan, suruh makan kambing dia makan, suruh makan lembu, no way man, dia tak makan lembu. Dia tak makan lembu. Jadi kenapa dia tak makan? Sebab dia percaya hubungan lembu tu dengan Tuhan.
Jadi demikian sebahagian daripada percayanya kaum Bani Israel. Maka untuk memusnahkan kepercayaan yang syirik itu, disembelihlah binatang ni. Bila sembelih binatang, supaya ada pelajaran pada kaum Bani Israel, lembu ni bukan Tuhan. Memang orang yang ikut Nabi Allah Musa percaya tauhid pada Allah, tapi belen-belen tu punya percaya, belen-belen. Yang ni yang bahaya ni, belen-belen, saki-baki. Dia percaya lembu ni begini. Jadi nak sebab tauhid ini perlu dimurnikan. Tauhid ini perlu dibersihkan daripada syirik. Maka sikit daripada syirik pun tidak mau. Seperti mana Nabi buat, satu hari orang datang kepada Nabi, orang kata, Masya Allah wa bima syi'ta. Ya Rasulullah, dengan apanya Allah kehendaki. Masya Allah, apanya Allah kehendaki. Wa bima syi'ta, dan apa yang engkau kehendaki. Sahabat-sahabat semua bila dengar perkataan ini, tak ada apalah dari segi bahasa Arab, dia salah tak mana. Tetapi Nabi bangun. Nabi kata, la taqul kadzalik. Lain kali jangan ucap kalimah ini. Tapi Nabi kata, katalah Masya Allah summa syi'ta. Jangan pakai waw, tapi pakai summa. Begitu halus Nabi melihat tauhid. Kita tak ada apa. Tak mahu kalau pakai bahasa Melayu lagi tak ada apa. Anak saya sihat, sembuh, Alhamdulillah, dengan izin Allah dan doktor tu. Dia pakai dan. Dan menunjukkan kesama taraf di antara hamba dan Tuhan. Ini syirik. Yang kita tak nampak, tapi Nabi nampak. Maka Nabi kata, jangan guna kalimah wa, tapi guna kalimah summa. Summa, kemudian. Kemudian kalimah menunjukkan apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang ada dalam hati kita. Jangan pakai wa. Jadi demikian dengan Bani Israel, ikhwatul iman. Dia punya syirik tu tinggi, terutama dia tengok lembu-lembu ni. Maka Allah suruh Nabi Allah Musa sembelih lembu Baqarah, lembu betina, ibu lembu. Jadi ibu lembu dengan pak lembu, orang lebih percaya fadilat kepada ibu tu. Maka disuruh sembelih. Maka bila disuruh sembelih itu, kata Bapa Hamka, inilah kisah yang terbesar. Kenapa penyembelihan lembu itu ada kena mengena dengan disembelihnya syirik, ditegaknya tauhid. Maka sempena kisah yang besar itu, Suratul Baqarah diberi nama dengan nama Suratul Baqarah. Baik. Adapun nama-nama surat bukanlah sebagai jodol dari satu rencana atau nama dari satu buku yang menerangkan suatu hal yang khas. Hanya sebagai tanda belaka dari surat yang dinamai itu. Dan bukan kerana nama itu lebih penting dari yang lain yang dihuraikan di dalamnya. Kerana semuanya penting. Yang menentukan nama-nama ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan petunjuk Jibril alaihi salam. Di sini Bapa Hamka kata yang menentukan surah ini apa nama adalah Nabi sendiri. Dan dalam riwayat-riwayat kita jumpa, dalam tafsir-tafsir ulama, semua sebut benda yang sama. Nabi yang menentukan nama surah. Surah ini Suratul Baqarah. Nabi sebut. Dan kita baca, Nabi kata apa? Iqra'u Suratul Baqarah. Nabi kata bacalah Suratul Baqarah. Nabi yang menamakan surah itu dengan nama Suratul Baqarah. Seperti Fatihah, Nabi namakan dia dengan Ummul Kitab. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Nabi yang buh nama. Nabi yang buh nama. Nabi kata Iqra'u Zahratain. Bacalah dua surahnya hampir. Sahabat tanya surah apa? Nabi kata Suratul Baqarah wa Ali Imran. Suratul Baqarah dan Ali Imran. Nabi yang buh nama. Bila Nabi buh nama berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih ini, riwayat Muslim, riwayat Bukhari, Tirmizi, Nabi yang buh nama, maka kita menamakan surah itu dengan nama apa yang Nabi bubuh. Ini satu bab Bapa Hamka buat jasa pada kita. Dia melepaskan kita daripada benda yang kita tak boleh jawab. Itu daripada Nabi SAW. Macam Suratul Bayyinah, Nabi buh nama. Kita jumpa dalam Riyadhus Salihin, kan turun lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, lepas tu
dah habis Jibril alaihi salam bawa buat turun surah ni, Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Bayyinah." Bacalah surah Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Dalam wahyu yang turun tu disebut nama Ubay bin Ka'ab. Baca surah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Maka dah habis dah. Nabi baca, lepas tu Nabi kata, "Ubay, Jibril suruh aku baca surah ni ke hang." Ubay dengar, Ubay kata, "Nama aku disebut?" Nabi kata, "Ya, disebut dalam penurunan wahyu." Menangis dia. Jibril kenal dia, Tuhan kenal dia. Maka suratul Bayyinah Nabi yang bubuh nama. Macam Nabi baca Al-Falaq, Nabi yang sebut. An-Nas, Nabi yang sebut. Bacalah dua surah yang mengandungi dua perlindungan daripada syaitan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi yang bubuh nama dia. Maka surah itu daripada Nabi. Suratul Baqarah adalah surat yang paling panjang di antara 114 surat dalam Al-Quran. Mengandung 286 ayat yang panjang-panjang. Mengandung 2 juzuk berlebihan. Dia lebih daripada 2 juzuk, mungkin ke 3 juzuk lebih sikit. Berlebih sepertiga daripada Al-Quran diturunkan di Madinah. Yang cantiknya Bapak Hamka nak cerita pada kita, bestnya hubungan suratul Baqarah dengan penduduk Madinah. Hak ni kita dapat pelajaran. Hubungan suratul Baqarah dengan penduduk Madinah. Surah Al-Baqarah untuk meresapkan perasaan membaca suratul Baqarah ini, dia kata nak bagi kita rasa surah Baqarah ni, hendaklah kita ingat bahawa sebahagian besar dari ayatnya diturunkan pada mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah, yakni hijrah ke Madinah. Sebahagian besar daripada ayat suratul Baqarah ini diturunkan oleh Allah Taala setelah Nabi kita Muhammad masuk ke Madinah. Mula-mula Nabi mendirikan masyarakat Islam setelah 13 tahun menegakkan akidah di Mekah dan mendapat tentangan hebat daripada kaum musyrikin. Surah Baqarah ini setelah 13 tahun akidah ditegakkan, dia diturunkan. Setelah 13 tahun. Kita boleh kata hampir di Mekah ni belum ada satu surah yang lengkap diturunkan. Hanya potongan-potongan ayat sahaja. Macam Iqra' kan, potongan yang tidak habis. Muddathir, potongan yang tidak habis. Tetapi surah yang lengkap, panjang, jumlah dia sempurna, banyak diturunkan di Madinah. Karena itu kita tengok di Madinah ini, ikhwan, mula-mula mendirikan masyarakat Islam setelah 13 tahun menegakkan akidah di Mekah dan mendapat tentangan hebat daripada kaum musyrikin. Hebat kaum musyrikin menentang, menegakkan akidah 13 tahun. Sekarang telah dapat menegakkan cita dengan bebas kerana kesediaan kaum Ansar menyambut iman dan menyambut Rasul. 13 tahun menegak akidah, sekarang barulah hajat Nabi nak tengok masyarakat Islam itu tercapai. 13 tahun bukan satu proses yang kecil, ikhwan. Kena sabar. 13 tahun. Kalau anak dah masuk tingkatan 1, ajar akidah tak habis-habis. Jadi mengajar akidah lebih lama daripada mengajar fiqh sebenarnya. Sebab fiqh ni dia mudah ajar. Perbandingan 4 mazhab mudah. Tetapi nak ajar akidah dia lama. Dia lama, ikhwatul iman. Seperti masyarakat ini, tadi dalam kereta duk sembang dengan bini saya. Ni idea dia lah saya ambil. Kali pertama lah saya setuju dengan dia, banyak kami tak setuju. Banyak kami berkelahi. Tapi ni kali pertama saya setuju. Kata isteri saya tadi, masyarakat Melayu ini belum melihat agama sebagai satu kepentingan. Sebab itu apabila manifesto ini, dia kata, bukan saya, dia kata, dia yang bertanggungjawab. Dia kata kebanyakan manifesto yang di dalamnya berbau agama, masyarakat Malaysia boleh menolak tanpa usul periksa. Kalau kita kata pada masyarakat, kami nak bawa pembangunan, kami nak ambil tulisan Jawi yang telah hilang, kami nak bubuh dalam pendidikan balik,
kami nak mengajak balik bahasa Arab di sekolah, supaya anak kita 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah dapat SPM. Ketika dia keluar daripada kelas SPM, dia dah boleh nahwu, sorak dan bahasa Arab. Sebab apa? 11 tahun dah belajar bahasa Arab. Manifesto seindah itu, sehebat itu yang merapatkan dengan agama, ketika mengundi orang boleh lupa. Kenapa? Kerana agama satu benda terhakis kepada masyarakat Melayu. Dia tak merasa kepentingan, dia berubah untuk agama. Kerana selagi benda ni ada, kita akan menyaksikan agama tak naik. Jadi proses memulihkan akidah, kita kena sabar. Memang kena sabar. Kita boleh hantuk kepala kita di dinding, bukan hantuk kepala dia. Kita boleh duk hantuk kepala kat dinding. Awal dia tak faham, dia tak akan faham. Selagi mana dia tak nampak hubungan akidah dan Islam. Bab yang paling besar dalam akidah pula, bab tauhid. Selagi perkara ni tak diberi penekanan, perubahan yang kita harap itu akan makan masa. Kenapa kita boleh berubah? Kita boleh berubah daripada semayang cara lama kepada sunnah Nabi, kerana kita diberi penjelasan siapa Nabi. Apa beza Nabi dengan para ulama? Siapa Nabi? Kenapa bahasa dia tak boleh bantah? Dia diangkat jadi Rasul macam mana? Jadi semua yang Tuhan turunkan kepada dia sesuatu benda yang besar. Bila kita duk mengaji macam tu, sampailah kita nampak semayang macam Nabi itu satu kewajipan. Tapi selagi kita tak didedahkan dengan akidah, kita tak nampak kewajipan ini. Tak nampak. Tak nampak. Demikianlah yang baginda sallallahu alaihi wasallam buat. Ikhwatul iman, maka mulai dari hari pertama beliau datang ke Madinah, nama negeri itu ditukar daripada nama lama Yathrib ataupun Tibah. Ada dalam Syiah punya lagu, Ya Taibah, Ya Taibah. Itu lagu dia tu. Dia duduk puji Madinah lah tu, Ya Taibah, Ya Taibah. Taib kan? Taibah juga lain daripada nama yang diucap kepada Ali bin Abi Talib. Maka dia pujilah, Ya Taibah, Ya Taibah. Kita mengaji sampai lagu tak boleh menyanyi langsung. Ni Syiah. Orang pening kepala orang kita. Menyanyilah. Tu saya kata, kadang-kadang lebih baik kita menyanyi lagu Elikek, tak ada apa. Di pohon cemara berguguran bunga-bunga kan, kunan timur di pintu syurga. Kita kata lebih apa tadi duk tanya bahasa orang putih tadi, lupa dah. Lebih apa bahasa orang putih tadi, Haris yang tulis kat bawah tadi kan, dia melupa. Daripada bahasa-bahasa kita, ya ummi, sedap. Tetapi siapa ummi di situ? Siapa Ummi di situ? Dan kenapa Ummi itu diangkat? Ia diangkat Ummi nak membayangkan Khadijah binti Khuwailid, betul. Tetapi hakikatnya adalah Fatimah. Kenapa dikatakan ia Ummi? Kerana hakikatnya nak menghina Aisyah. Itu di belakang wajah lagu tu. Memang lirik dia tak ada apa. Tetapi orang kata akidah dia macam mana? Dia kata tak ada salah. Memang tak ada salah terjemahan Melayu. Ummi, Melayu panggil mak, ibu. Ya, di mana salah? Tapi ibu, kenapa tak disebut ya ummahatul mu'minin? Wahai isteri-isteri Nabi, mak-mak bagi orang yang beriman. Jelaslah. Tapi ya ummi dengan mufrad, dengan satu ummi. Siapa ummi di situ? Imma Khadijah, imma Fatimah. Dan apa kita kata apa, ghulunya Nabi tak benarkan puji dia lebih. Nabi tak benarkan puji dia lebih. Dia benar kita puji isteri dia lebih. Antara Nabi dan isteri, siapa ada fadilat? Nabi. Dia Rasul. Kalau nak puji, puji dia. Tapi dia tak benar puji dia lebih. Kita boleh puji isteri dia lebih? Tak boleh. Tak kena. Tak kena. Nabi masuk dalam majlis, sahabat bangkit berdiri. Nabi kata, ijlis, duduk. Jangan kamu buat aku seperti mana Kaisar dan Kisra. Siapa ada Kaisar? Siapa ada Kisra? Ni Rom dan Parsi punya orang besar-besar. Jangan Nabi kata. Tapi aku ini hamba Allah. Katalah aku ini Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Nabi, sahabat bangkit nak berjalan ke Nabi. Nabi kata jangan, duduk. Itu bayang.
Dia tak benarkan kita layan dia lagu tu, dan dia boleh benar kita layan keluarga dia macam tu. Antara Nabi dan keluarga Nabi, siapa ada fadilat tinggi? Nabi. Dia tak benar kita buat lagu tu. Ketika Allah bawa Nabi naik ke langit Isra' dan Mi'raj, ayat dia turun, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah mampu kata Subhanalladzi asra binabiyyihi birasulihi. Allah mampu kata. Tapi kenapa diangkat abdihi? Sebab Nabi kata jangan puji aku lebih seperti kaum Isa memuji kaum Nasara memuji Isa putra Maryam. Katakanlah aku hamba. Nabi dah melihat dah bagaimana seorang rasul dan nabi diangkat jadi Tuhan. Ketakutan Nabi itu Allah terjemah dengan kalimah ni, bi'abdihi. Tak sebut rasul, tak sebut nabi, tapi hamba. Bagi ingat pada kita, jangan puji dia lebih daripada hamba. Maka tak boleh kita duk puji isteri Nabi lebih daripada yang sepatutnya. Pasal tu kita bantah orang bila selawat bangkit berdiri, kita kata hulu melampau. Bangkit berdiri Nabi masuk pun Nabi tak bagi, masa tu Nabi hidup. Ini kan pula Nabi dah wafat. Abu Bakar kata dah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Kamu sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Tak boleh kita Muhammad dah mati macam dia hidup balik. Macam dia hidup balik. Tak boleh. Pasal kita kata hulu melampau. Nabi tak benar kan? Orang bangkit ketika dia datang. Dia datang mana? Dia datang masjid. Dia datang masjid. Orang bangkit. Dia tak benar kan? Duduk situ. Duduk situ. Tiba-tiba dia dah wafat. Kita selawat, bangkit berdiri. Rasa macam dia hadir. Ini hulu. La taghlu fi dinikum. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlu kitab, jangan kamu melampau dalam agama-agama kamu. Jangan kamu melampau dalam hal agama. Kamu kena ikut apa yang sepatutnya. Baik, ikhwatul iman. Maka mula-mula Nabi masuk ke Madinah ini, Bapa Hamka nak cerita hubungan Baqarah dengan Madinah. Nabi masuk Madinah, Nabi nak melaksanakan isi agama. Mula-mula dia buat Yathrib, dia ubah kepada Madinatul Rasul. Dia ubah kepada Madinatul Rasul. Ada ulama kata Yathrib ini adalah nama kepada keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Yathrib. Dan ada ulama kata Yathrib ni nama yang tak elok. Macam kita kata lorong garu lah. Nama yang bila kita sebut lorong macam tu kan. Bukit Bintang, Jalan Lorong Mat Taib, dia ada nama yang huduh, mencerminkan kehidupan masyarakat tu. Ada pandangan begitu. Tapi agak yang benarnya Yathrib adalah nama daripada keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi tukar lebih tegas lagi, Madinatul Rasul bermakna kota utusan Tuhan. Madinatul Rasul bandar utusan Tuhan. Jadi yang mendapat Madinatul Rasul, yang kita pergi Madinah, yang dipagang itu sahaja. Yang dia pagang itu sahaja. Yang itulah yang mendapat nama Madinatul Rasul. Secara berfikir kenegaraan moden, dengan penggantian nama negeri dari Yathrib kepada Madinah itu, fahamlah kita bahawa suatu kekuasaan telah berdiri. Hanya tinggal menunggu pengakuan sahaja daripada orang-orang sekeliling. Dan dapat pula hal ini kita bersambung dengan Sariyah. Sariyah ni bermakna yang Nabi hantar utusan perang dia tu. Dia hantar. Perang di zaman Nabi salah satu sebabnya nak memiliki nak mendapat suatu pengisytihadan daripada negeri keliling betapa negara Madinah negara merdeka. Macam mana dulu nak dapat independen, peranglah, harb. Lah mungkin MOU, tapi dulu tidak. Dulu untuk dapat kemerdekaan diiktiraf kena perang. Dulu mana ada lagi lain daripada perang dulu? Mana ada? Jadi Nabi bila tentera Badar tahu kata kabilah-kabilah daripada Syam nak balik ke Mekah dan mereka nak melintasi Badar, Nabi hantar bala tentera dia. Nabi yang hantar bala tentera 1000 orang. Berapa? 313 orang. Dalam Ramadan lagi. Hak tu 1000 orang.
Nabi nak start perang? Tidak. Nak dapat hak negara itu. Supaya mereka tahu negara ini ada bala tentera dia, ada kehormatan dia, ada peradaban dia, ada agama dia, ada rakyat dia. Bukti dia, hantar bala tentera, hantar syariah ni pi. Perang, ya, wujud memang bila ada tentera, kalau tak test dengan perang, bukan nama tentera. Saya tentera, apa bukti saya tentera? Saya menjaga goreng pisang. Itu bukan tentera. Apa bukti awak tentera? Saya seokok. Tidak. Mana boleh tentera seokok? Tak. Bukti saya tentera, saya perang. Ya, awak tentera. Awak perang mewakili apa? Negara saya. Mana negara awak? Madinah. Tak pernah dengar pun. Yathrib. Tetapi ditukar kepada Madinah. Bila tukar negara, mesti mendapat. Nama negara tu ditukar, mesti mendapat. Apa nama kita panggil? Negeri-negeri lain itu mengiktiraf kewujudan penukaran nama. Berlaku perang Badar. Mati 70 orang daripada sahabat Nabi syahid. Tetapi Allah Ta'ala memberi kemenangan. Walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah. Kami tolong kamu dalam perang Badar. Ketika itu kamu rasa lemah dan hina. Pasal kamu 300 daripada 1000. Ini juga satu pelajaran lah. Tapi pelajarannya agak sengit lah. Allah tolong Nabi Muhammad ketika kaum muslimin rasa hina dan lemah dengan jumlah yang sikit. Kaum kafirin merasa gagah dan kuat dengan jumlah yang banyak. Ketika itu nusrah daripada Allah tiba. Ini yang Allah Ta'ala kata min haitsu la yahtasib. Kami bagi dari sumber kamu tak sangka. Sebab sumber kamu sangka, sumber yang kamu rasa dapat, kamu tak sangka dia dapat. Tapi anugerah Allah pada orang mukmin daripada sumber tak sangka. Walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah. Kamu rasa pada hari Badar kamu lemah, kamu sikit, kamu hina. Tetapi Allah Ta'ala kata nasarakumullah. Kami tolong kamu. Dengan malaikat yang turun bukan sikit. Untuk apa? Kata Allah, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Kesemua ini sebagai satu khabar gembira untuk menenangkan hati-hati kamu yang beriman kepada Allah. Maka peperangan itu untuk mendapat suatu iktiraf daripada negara-negara lain. Bersamaan dengan penukaran nama negeri itu didirikan sebuah masjid. Dari masjid itulah diatur ibadat, muamalat dan diputuskan hukum hakam, hukum-hukum dan diterima tetamu dari luar negara dan diatur siasat perang dan damai. Daripada masjid, masa itu tak ada Putrajaya lagi. Tak ada lagi. Putrajaya pun tak ada. Masjid lah center untuk semua aktiviti Islam. Apa dia di antara aktivitinya? Diuruskan hal ibadat, sembahyang, puasa di situ, muamalat, kehidupan, berniaga dan sebagainya. Diputuskan hukum-hukum, di situlah diterima para tetamu daripada luar, Rom datang situ, Parsi datang situ, dan di situlah dibincang tentang siasat perang dan damai. Itu masjid lah. Masjid zaman Nabi macam tu. Masjid zaman kita macam ni lah. Macam kita lah. Dia tulis siap politik tak boleh cakap. Politik. Tapi dia maksud tu politik berat sebelah. Dia bukan maksud politik secara total. Dia punya maksud politik tak sokong dia tak boleh cakap. Sokong dia boleh cakap. Ini punya masjid di tempat kita. Meskipun telah lepas daripada tantangan kaum musyrikin Quraisy yang di Mekah, dan meskipun telah dapat menyusun kekuatan Islam dan melancarkan hukumnya di Madinah, mulailah berhadapan dengan kaum Yahudi yang telah duduk di negara itu sejak beratus tahun. Bila Nabi masuk Madinah ada orang Arab, kita panggil Aus, kita panggil Khadraj. Mereka berasal daripada Arab Yaman yang dihalau. Mereka pelarian masuk ke Madinah, bina negeri. Di situ juga ada orang Yahudi yang lama dah beratus tahun. Kita pernah abang dulu, kenapa Yahudi datang ke Yathrib? Kerana dia membaca dalam Taurat pada menyatakan Nabi akhir zaman akan muncul di Yathrib. Nabi akhir zaman akan muncul di Yathrib. Abdullah bin Surya, seorang daripada pendeta Yahudi, pernah terlibat dalam perang.
Masa dia terlibat dalam perang, dia memulakan peperangan dia dengan baca doa. Dia kata, ya Allah, menangkanlah tentera Yahudi dengan berkat Nabi akhir zaman. Masa tu Nabi tak lahir lagi. Maka mereka baca-baca di mana Nabi akhir zaman ni akan lahir. Dia akan lahir sebelah Yathrib. Maka Yahudi berpindah daripada Baitul Maqdis, dan kebetulan mereka juga dihambat daripada Baitul Maqdis. Mereka datang membina negara di Yathrib, di Madinah. Aus dan Khazraj bangsa Arab yang duduk di Madinah. Bila dua bangsa ini, Arab daripada Yaman dengan Yahudi duduk, Yahudi selalu camdek orang-orang Aus dan Khazraj. Hampa ni bangsa Nabi tak ada, kitab tak ada, sesat tak tentu hala. Kami ada Nabi, dan Nabi akhir zaman akan keluar di sini. Jadi orang ni, orang belah ni kita kata Arab Madinah ni, yang akhirnya Nabi beri nama Ansar pada mereka, dia rasa hina. Kebetulan masa tu dengar di Mekah Nabi akhir zaman. Depa ni lah pelan-pelan musim haji pergi ke Mekah nak dengar khutbah Nabi. Nak cari siapa Nabi akhir zaman, supaya mereka diangkat, selalu dihina oleh Yahudi, mereka jadi orang yang sedikit mulia. Maka mereka ni lah yang mengucapkan kepada Nabi, ahlan wa sahlan, datanglah kepada Madinah, datang kepada Madinah. Manakala Yahudi itu dia tak mau. Sebab dia tengok mana Nabi ni bukan daripada Mekah, patut lahir di Yathrib. Maka kata dia di sini, Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi ini setelah terjadi berkali-kali pengusiran raja-raja Romawi terhadap mereka daripada Palestin. Dua sebab mereka datang ke Madinah. Satu kerana nak mencari Nabi akhir zaman, yang kedua kerana tentera Romawi masuk ke Palestin dan hambat mereka keluar. Rom. Hitler belah mana? Jerman. Jerman bukan Rom nah. Bukan. Hitler agama apa? Kristian eh? Rom juga agama Kristian. Jadi samalah. Hitler kemudian lah. Tapi dia punya agama samalah, Kristian. Pasal itu bermakna Rom daripada asal, agama Kristian daripada asal, tak suka Yahudi. Dan kita baca dalam sirah Yahudi yang cuba membunuh Isa alaihi salam sebab dia tak boleh terima Isa alaihi salam. Kalau kisah salib itu berlaku, Yahudilah yang nak salib. Yahudilah yang nak salib Isa alaihi salam. Depa dihalau. Baik. Ikhwatul iman, mereka merasa bahawa kelas mereka lebih tinggi daripada penduduk Arab asli yang tinggal di negara itu, yang umumnya daripada persukuan Aus dan Khazraj. Mereka, sebab mereka memeluk agama Tauhid, mempunyai kitab Taurat, dan kedatangan berpuluh Nabi di zaman dahulu. Kepada orang Arab penduduk asli itu, kerap mereka bangga tentang kepercayaan mereka, dan di masa itu sudah mulai ada perasaan bagi mereka bahawa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Pernah juga mereka menyebut kepada orang Arab itu bahawa kitab Taurat mereka ada menyebut bahawa akan datang seorang Rasul yang akan menyempurnakan hukum Taurat. Mereka jadi orang ni bila dia start cerca orang, dia akan rasa dia bangga. Dia akan rasa dia bangga. Orang-orang Arab, Aus dan Khazraj itu keturunan daripada Arab Qattan yang datang terpancar daripada Arab Selatan setelah runtuh kerajaan Sabah. Kerap kali mereka merasa hina diri mendengar cerita-cerita kebanggaan orang Yahudi itu yang mengecap mereka tidak berperadaban, tidak mempunyai anutan yang tertentu dan hanya menyembah berhala. Sabah sebelah mana? Yaman kan? Jadi orang Arab ini keluar daripada Yaman datang ke Madinah. Jadi orang Yahudi ini banyak kritik mereka dan mereka merasa terhina. Perkataan-perkataan orang Yahudi inilah yang sebahagian besar mendorong mereka. Bila mereka telah mendengar bahawa seorang Nabi telah lahir di Mekah, mereka datang sembunyi-sembunyi mempelajari bagaimana keadaan Nabi itu yang sebenarnya. Mereka datang sembunyi kerana takut dimusuhi oleh orang Quraisy sendiri dan merahsiakannya juga daripada orang Yahudi yang selalu menyebut kedatangan Nabi itu. Kita tengok orang yang mau agama ni macam mana.
Dia balik ke kampung dia, orang hina. Dia nak pergi mengaji tempat orang, takut orang sana prasangka. Dia ada dua benda tu. Dia ada di antara dua persimpangan yang menyeksakan. Tapi ikhwan, semangat, kemahuan, siapa boleh kuburkan? Siapa boleh? Orang boleh ambil jasad orang buh dalam penjara, tapi orang tak boleh memenjarakan perasaan orang. Seperti kata Laila kata, sekali aku sayang Qais, orang boleh buat apa kat aku? Orang boleh buat apa? Kita sayang Islam, kita duduk di tengah kampung yang kalang kabut, kita tetap pegang sunnah. Apa orang boleh buat? Lain daripada Wahabi, lain daripada kaum muda Muhammadiyah, apa dia nak kata? Apa dia boleh kata kita? Sesat. Takat tu, tapi kata-kata tu dia boleh rampas dak sunnah daripada hati kita. Tak boleh. Tak akan jadi. Ini kita belajar daripada surah Yusuf. Kata Yusuf, as-sijnu ahabbu ilayya. Kamu ambil badan aku buh dalam penjara. Ya, aku duduk dalam penjara. Tapi jiwa aku merdeka, aku bebas. Aku bebas. Duduk dalam penjara, ada orang masuk Islam. Dua orang mimpi cerita dengan Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf pun tak bersir mimpi dia. Hang nanti bebas, hang nanti kena pancung. Yang kena pancung tu tak puas hati lah. Dia kata mengarut hang. Tengok. Ini bukan ramalan. Ini adalah wahyu yang Allah bagi pada Yusuf AS. Yang Yusuf kata kena potong kepala, besok kena potong. Yang Yusuf kata merdeka akan kerja balik dalam penjara, terbukti. Kawan tu pun pergi kerja dah semua-semua. Satu hari raja pula cerita, raja pula mimpi tengok lembu kecil, kurus-kurus, tengok lembu gemuk-gemuk. Dia ni baru teringat. Berapa lama dah dia kerja Pak Mik, nak pencen dah. Dia baru teringat. Kata dia ni pun satu orang duduk dalam penjara pernah terjemah mimpi dia. Jadi dia pun recommend pada raja, cuba panggil kawan tu mai tengok. Yusuf menterjemahkan mimpi raja. Daripada banduan tiba-tiba menjadi Azizul Mas, menteri Mesir. Boleh tak banduan jadi Perdana Menteri? Siapa kata tak boleh? Yang jadi Perdana Menteri tu nak jadi banduan. Jangan main-main dengan sejarah ni. Sejarah ni tak boleh ditolak. Mungkin tidak 2000. Nampak dia nak main. Dia tak boleh. Dia kena kepada ilmu. Begitu ikhwatul iman. Baik, ikhwatul iman. Entah mana dia. Akhirnya menjadi kenyataanlah bahawa Rasul pindah ke Madinah diiringi oleh kaum muhajirin dari Mekah dan disambut oleh orang-orang Arab yang mereka pandang hina itu, yang diberi gelar kehormatan oleh Rasulullah, iaitu Ansar, pembela atau penolong Nabi, pembela atau penolong Islam. Antum tengok, Yahudi berbangga-bangga dengan Nabi-Nabi mereka, musyrikin buat macam-macam kat Islam di Mekah. Di antara dua tu ada penyelamat di tengah-tengah. Juga kaum yang dihina, akhirnya mendapat nama mulia Ansar. Allah juga berikan nama yang hebat ini kepada pengikut-pengikut Nabi Allah Isa AS. Dalam surah Saf dikatakan tentang man ansari ilallah, qala al-hawariyun nahnu ansaru ilallah. Siapa nak jadi penyelamat agama Allah? Pengikut Nabi Allah Isa, hawariyun. Dia kata kamilah yang nak menyelamatkan agama Allah. Orang hina, orang kata, akhirnya mereka ni lah bawa Nabi masuk ke Madinah, dan Nabi memberi kepada mereka dengan nama Ansar, pembela agama Allah, pembela Nabi Allah. Tengok ikhwan, inilah yang mungkin kita duk baca dalam sembahyang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, kan, wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surah Ali Imran. Qul, katakanlah, Allahumma malikal mulk, ya Allah, engkaulah malik al-mulk, penguasa yang menguasai segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha,
engkau beri sedikit kuasa pada siapa yang kau kehendaki. Allah bagi, ini urusan Allah. Allah bagi. Kadang-kadang dia bagi dengan redha, kadang-kadang dia bagi dengan tidak redha. Dikatakan wa tanzi'u mulka mimman tasha, kau bagi pada siapa kau kehendaki, wa tanzi', engkau rampas daripada siapa yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tuzillu man tasha, engkau hina siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, ibu bagi segala kebaikan di tangan engkau ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau sangat berkuasa di atas yang ada kuasa-kuasa. Ayat ini Nabi namakan dengan ayat kemuliaan. Jadi bila kita sedih, Nabi suruh kita wirid ayat ni. Qulillahu qul Allahumma malikal mulk. Malik nama Allah. Itu daripada asma' min asma'illah, daripada nama-nama Allah. Kita wirid ayat ni. Tengoklah, dengan siasat yang baik sekali, mulailah sahaja pindah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat berbagai perjanjian dengan kaum Yahudi itu agar bertetangga dengan baik, akan sampai mempertahankan negeri Madinah jika dia diserang dari luar. Dan mereka disebut Ahlul Kitab, tidak disamakan pandangan kepada mereka dengan pandangan kaum musyrikin. Itu dia. Nabi masuk ke Mekah, masuk ke Madinah, beri nama kepada orang Ansar dan beri nama kepada orang asal Mekah Yahudi dengan nama Ahlul Kitab, supaya mereka ni lah yang banyak baca kitab Taurat ni, mereka diberi nama Ahlul Kitab, mereka lebih kenal Nabi daripada orang lain. Tapi orang Nabi bagi penghormatan tu akhirnya buat khianat. Saja Allah suruh Nabi beri nama Ahlul Kitab supaya beza mereka dapat kitab dengan musyrikin sembah tokon berhala di Mekah. Sebagai penghormatan. Sebelum ni mereka tak dipanggil Ahlul Kitab, Bani Israel. Bila kata Bani Israel, Quran kata apa? Lu'ina lilladhina kafaru min Bani Israel. Kami laknat Bani Israel. Tapi supaya mereka tak rasa hina, diubah Ahlul Kitab. Mereka tak rasa mereka dilaknat. Tengok apa nak jadi lepas tu. Tetapi sekian lama kian nyata bahawa perjanjian-perjanjian bertetangga baik itu tidaklah mereka junjung tinggi. Mereka tak mengkawan dengan Aus dengan Khadra ni, tak mengkawan. Pasal mereka tak mengkawan, hina lah. Hampa ni kaum hina. Mereka kian lama kian menunjukkan sikap angkuh, merasa lebih hebat, menentang, menguji Nabi dan menghina Islam. Maka kita dapatilah dalam surat Al-Baqarah ini ayat-ayat yang telah memulai menghadapi mereka dengan bahasa sekarang, disebut konfrontasi. Apa tu? Melayu panggil apa? Konfrontasi. Pertentangan. Oh, dahsyat, ha? Tetapi dasar dari tentangan itu ialah menjandarkan mereka pokok ajaran tauhid dan mengingatkan pertolongan-pertolongan yang telah diberikan ilahi kepada mereka. Walaupun Tuhan tegur perangai Yahudi, tapi dasar teguran itu tauhid, supaya mereka kembali pada tauhid. Tetapi sambungan dari usaha rasul-rasul yang dahulu, dan bahawasanya baik Yahudi atau Nasara atau ajaran yang dibawa oleh Muhammad sekarang hanya satu sahaja rumpun asalnya, iaitu agama menyerah diri kepada Allah yang telah dimulai oleh nenek moyang mereka Ibrahim. Ibrahimlah yang menurunkan Ishak dan Yaqub, yang menimbulkan Bani Israel, dan Ibrahim pula yang beranak Ismail, lalu menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Arab musta'ribah. Kedatangan Muhammad ialah mengajak semua supaya kembali kepada agama, menyerah diri kepada Tuhan. Ajaran Ibrahim itu yang dalam bahasa Arab disebut sebagai Islam. Beza ada yang tu ya, sebutan agama tauhid, agama tauhid. Tapi dahulu disebut dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Yahudi. Tetapi agama tauhid juga disebut dalam bahasa Arab dengan nama Islam. Benda yang sama terjemahan, tapi Yahudi tak boleh terima.
Yahudi tak boleh terima. Bila Nabi kita Muhammad masuk, duk cerita benda ni, hubungan Nabi, saya tu Nabi sebut tentang Ismail, Nabi sebut tentang Ishak, sebut tentang Yaqub, Nabi sebut tentang Isa. Semuanya kita kata amanar rasul. Rasul-rasul semua beriman dengan benda ni. La nufarriqu baina ahadin minhum. Satu nabi dengan satu nabi tidak ada beza. Mereka adalah utusan Allah. Bahkan Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, huwa sammakumul muslimuna min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syuhada 'alaikum liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa'aqimus salah wa atawuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah kata benda ni. Allah kata huwa sammakumul muslimun min qabl. Allah telah menamakan Islam ni bukan sejak Nabi beranak, sejak Ibrahim lagi. Cuma hampa tak tahu agama hampa ni dalam bahasa Arab disebut apa. Hampa tak biasa dengar bahasa Arab. Ibrahim yang melahirkan Ismail, Ibrahim yang melahirkan Ishak. Daripada Ismail ni ada cicit nama Adnan. Daripada Adnan itulah datangnya keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi daripada Ismail, Ismail daripada Ibrahim, Ishak juga daripada Ibrahim. Huwa sammakumul muslimuna min qabl. Dia telah menamakan kamu dengan nama orang Islam lama dah dulu. Kamu tak tahu. Wa fi haza. Sampailah hari ini Muhammad dibangkitkan. Liyakuna rasulu syahidan alaikum. Allah bangkitkan Rasul menjadi saksi betapa Taurat itu benar. Ini bukti dia. Allah bangkitkan Muhammad tak bermusuh dengan Ibrahim. Menyebut Ibrahim benar. Semua disebut benar. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan kamu dijadikan untuk menjadi saksi betapa agama Tauhid itu benar. Bukti dia, fa'aqimus salah. Taurat suruh semayang, Quran suruh semayang. Wa atau zakah. Dua-dua suruh dengan zakat. Wa'tasimu billah. Dua-dua suruh berpegang dengan Allah. Huwa maulakum. Dialah pelindung kita. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung ialah penolong kita, Allah. Apa beza dia? Tapi Yahudi ni tak mau dengar. Dia kata tetap ada beza. Tanya beza tak mana? Beza Muhammad Arab, kami Yahudi. Itu je beza dia. Beza dia lagu tu. Beza dia lagu tu je. Begitulah orang kita. Kadang-kadang ini problem dia tak nampak beza. Kita kata semayang macam Nabi. Dia tanya kita, awak kami duk semayang macam Buddha lah. Dia tanya soalan tu. Yang duk suruh semayang macam Nabi ni, kami duk semayang macam siapa? Dia kata semayang macam Nabi kan. Sallu kama ra'aitumuni usalli, macam tu lah. Macam mana Nabi takbir, Nabi letak tangan. Kalau tak seperti Nabi, paling menghampiri Nabi. Tanpa usalli, tanpa lafaz niat. Awak kami lepas niat ni macam orang Buddha lah. Dia tak boleh faham. Dia tak boleh faham beza naik kereta minyak korang dengan naik kereta minyak naik. Dia tak boleh faham. Apa kita nak kata? Dia kata serupa. Tak serupa. Kalau minyak naik, jarak kita pelan, minyak tu pelan korang sampai. Minyak tu habis cepat. Destinasi kita jauh lagi nak sampai. Kalau minyak turun, dengan jumlah minyak tu kita boleh tambah lagi destinasi nak pergi. Dia tak faham. Yahudi bukan kata dia tak faham, dia tak mau faham. Kita belajar tak ada apa IPTPTN. Tak ada. Kita tak belajar dah lah. Ni dok belajar ni PTPTN ni tak ada dengan ada. Kan ada beza. Dia kata tak ada beza, belajar kena tekun serupa tu. Memang tekun serupa tu mangkuk oi, tapi tak sama. Hak ni tak payah duk fikir nak bayar apa. Hak ni duk kena fikir, duk kena bayar. Dia tak nampak beza tu. Pasal apa ikhwan? Pasal kesedaran kita korang. Bukan masalah kempen tak ada. Kempen ada. Kat apa sampai tak ada suara. Kempen ada. Tapi kesedaran. Demi Allah ikhwatul iman. Yang ni lah
berpuluh-puluh Allah hantar rasul kepada kaum Bani Israel nak mencetuskan sedang tu sampai Nabi mati, sampai Nabi kena bunuh. Yang paling dekat dengan kita surah Yasin, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, kan, bawa contoh kepada mereka satu rasul yang datang pada satu qaryah, mendakwa mereka rasul, kaum dia tolak, bunuh. Allah kata fa'azzazna bithalith, kami hantar rasul yang ketiga, bunuh lagi. Tiba-tiba wajah min aqsal Madinah, datang pula satu orang bukan rasul, pengikut rasul, bagi tahu dia rasul, jangan samalah agama ni, sembah Tuhan ke sembah tok kong nenek moyang serupa. Dia bunuh dengan kawan Kristen. Tapi apa Yasin kata? Kawan yang mati itu kata apa? Tuhan, aku telah mengampunkan dosa aku, wa ja'alani minal mukramin. Dia telah jadikan aku orang yang mulia kerana mati membela agama dia. Ini perangai Yahudi. Ikhwatul iman, di samping soal menghadapi Yahudi, timbul lagi soal lain, iaitu Arab penduduk Madinah sendiri yang merasa diri mereka dilangkahi tersebab kedatangan Rasulullah ke Madinah. Selama ini pimpinan ataupun leadership dipegang oleh mereka, tetapi sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka merasa tersingkir, akan dihadapi secara kasar, nyata telah kalah sebab pandangan orang ramai telah menerima Rasulullah. Inilah yang menjadi kaum munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Kaum munafik itulah menjadi penyakit dalam tubuh masyarakat Islam. Di hadapan mereka mengakui iman, di belakang mereka mencemuh dan berusaha dalam segala kesempatan untuk menghebat terbuktinya, untuk menghambat terbentuknya kekuatan Islam. Kalau perlu dan ada keuntungan, mereka pun sudi berkawan dengan orang Yahudi itu. Dan kalau ada serangan daripada pihak Quraisy, mereka sembunyi-sembunyi menyatakan persetujuan dengan Quraisy. Yahudi satu masalah, orang Arab yang tak mau tunduk pada kebenaran satu masalah. Hak tu penyakit luar, hak ni penyakit dalam. Yang tak bermasalah dua kaum sahaja, Ansar dengan Muhajir. Mereka tak bermasalah. Dua puak bermasalah, dua puak tidak bermasalah. Adapun orang musyrikin Mekah sendiri, berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah adalah sangat mencemaskan mereka. Sebab sudah terang bahawa Muhammad di Madinah akan kuat dan teguh. Mereka pun lalu menyusul terus kekuatan buat membunuh Islam yang mula tumbuh di Madinah itu. Orang Mekah tak duduk diam. Muhammad dah pergi ke Madinah dan mendapat isytihar negara dia berdaulat. Dia dah tukar dah negara dia. Dia pun nampak sebahagian orang Mekah dah ikut Muhammad, sebahagian orang Madinah dah ikut Muhammad. Macam mana nak buat? Kita orang Mekah, kita kena takut. Mereka pula buat rancangan nak bunuh Islam. Itulah tiga format yang dihadapi di Madinah pada masa itu. Tentu sahaja di antara tiga format itu, format Yahudilah yang lebih meminta perhatian, lebih dari yang lain. Dalam kepercayaan Islam, mereka itu berpokok dalam satu ajaran tauhid, tetapi keagamaan mereka sudah membeku, sudah jumud kerana diselubungi oleh adat dan pengaruh. Dan sudah ternyata pula bahawa kitab Taurat yang suci itu sudah banyak berubah, baik dirubah dengan sengaja ataupun kerana hilang naskah yang asal dia. Tengok, Yahudi jadi lagu tu pasal apa? Satu, dia ubah. Lagi satu, mungkin kerana naskah asal itu dah kurang. Dua benda ni menyebabkan dia mula jadi tak tentu hala. Risau terlebih, takut terlebih, ingat macam-macam kepada Nabi. Bukan-bukan, dia pada jadi macam-macam dah. Tetapi keagamaan memang sudah lama sangat Taurat yang asli itu tidak ada. Mereka ini diseru, diinsafkan. Kalau mereka menentang, dijawab tentangan itu dengan setimpal. Daripada tak ada hujah, nak lawan juga Nabi, Quran turun menjawab setimpal dengan akal mereka. Pun mereka tak mau terima. Lantaran itu, maka soalan-soalan membuka kecurangan dan tindakan ketidakjujuran Yahudi lalu mengajak mereka kepada jalan yang benar. Banyak terdapat dalam surah Baqarah ini, dan terdapat pula membuka kecurangan kaum munafik. Mula dah jadi masalah besar munafik dan Yahudi. Yang terimpit Muhajirin dan Ansar.
Dia pun ni terimpit. Masjid mula naik. Masjid Madinah mula naik. Nama Mekah, nama di Madinah telah diubah. Maka Nabi mula menyusun. Tengok. Tetapi sementara menghadapi yang di luar, maka pembangunan agama dari dalam pun berjalan dengan lancar. Di dalam suratul Baqarah bertemulah ayat-ayat berkenaan dengan rumah tangga, perkahwinan dan perceraian. Bertemu peraturan mengerjakan haji, mengerjakan puasa dan mengerjakan zakat. Dan mencela keras memakan riba, membentuk peri budi pekerti dengan memperbanyakkan derma dan sedekah. Dan satu peraturan yang terpenting dalam suratul Baqarah ialah mengalihkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Mekah. Dengan ini Islam mendapat peribadinya. Oh dahsyat. Benda ni semua rupanya orang politik keliling duk tengok. Walaupun Muhammad duduk dihalang oleh munafik dan Yahudi, tapi dia boleh membentuk keluarga yang dia nak. Ayat-ayat cerita pasal cerai mula turun. Dulu orang perempuan kalau dicerai, talak dia setahun. Talak dia setahun pula dah. Iddah dia setahun. Silap. Iddah dia setahun. Dicerai dengan satu talak, iddah setahun. Cuma mana nak buat? Iddah setahun. Habis perempuan ni, ranak punah ranah masa depan dia. Islam datang, Islam kata salasata quru. 3 kali suci. 3 kali masa yang berlalu. Cukup salasata quru. Kalau iddah wafat 4 bulan 10 hari. Takat tu je. Dulu sampai setahun. Orang mula melihat perubahan ini. Tengok. Ini nama dia, Nabi bawa satu manifesto. Daripada iddah setahun kepada iddah salah satu quru pun Yahudi tak mau juga. Tengok nak buka mata kepala dia. Ayat-ayat berturun berkenaan dengan apa dia? Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Dulu kahwin 1. Dulu orang Arab akan cakap, orang Yahudi semua cakap, saya kahwin 1 tapi simpan banyak. Saya simpan banyak. Isteri di rumah makan hati. Islam tukar dengan ayat simpan banyak pada kahwin 2, 3 dan 4. Terutama cari anak-anak yatim yang mereka ada harta tapi mereka tak reti nak urus. Nanti mereka ini akan diambil oleh laki-laki yang jahat. Keliling duk tengok perubahan-perubahan ini sangat dahsyat. Zakat sesama mereka. Yang kaya tolong yang miskin. Yang kaya takbiah yang miskin merempat. Diajak bagaimana buat haji. Buat haji beza besar. Cara agama asal buat haji. Dengan bawa bekas berasap, duk pergi menurun tang situ, buka baju semua. Nabi bawa khudhu anni manasikakum. Dia didik kaum dia. Haji-haji juga, tapi manifesto yang lain. Pakai ihram. Orang Arab kata, bolehkah haji pakai ihram? Boleh. Boleh. Nabi tunjuk. Tapi ada orang tak boleh terima. Allah serupa lah pakai ihram, kata lanjang serupa. Mana serupa? Dia duk kata serupa tang situ lah. Tak serupa. Dunia melihat apa Nabi buat ketika itu, ikhwan. Nabi buat apa? Nabi hantam riba cukup-cukup. Balun riba cukup-cukup. Jangan makan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Haram riba, tekan menekan. Quran tukar dengan apa? Kalau orang bagi kita pinjam duit RM10, masa kita bayarlah lebih kepada dia RM20 supaya dia seronok. Tapi bukan perjanjian. Bukan perjanjian. Bukan masa pinjam 100, nanti bayar 120. Loh, bukan perjanjian. Tapi rasa mai daripada hati si pembayar hutang. Perkara ni dilihat oleh orang paling dahsyat. Nabi dah tak pakai dah Baitul Maqdis. Kiblat pakai kepada Kaabah Baitullah. Bermakna Islam telah ada kepribadian dia. Perubahan Kaabah benar-benar menjentik hati Yahudi. Sayaqulu sufaha ma wallahum. Kata orang bodoh, apanya Muhammad buat ni? Dia ubah kiblat dia, duk elok-elok. Ubah. Semua ini Nabi sedang mendidik kepribadian negara dia. Wajah Islam tu Nabi buat. Ikhwatul iman. Masya Allah. Dengan peralihan kiblat, orang dapat mengerti bahawa Muhammad bukan membawa peraturan baru asal mengganjil sahaja, tetapi menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim AS. Yahudi patut lebih nampak yang buat Kaabah adalah Ibrahim. Dan mereka mengaku Taurat daripada Musa keturunan sebelah Isa, Yaqub, Yusuf, Isa, Ibrahim. Pun dia tak nampak lagi persamaan. Dalam surah Baqarah sudah mulai diadakan perintah jihad
kebolehan berperang dalam mempertahankan akidah. Hak ni memang takut lah. Dulu di Mekah jentik kepala balin batu, duk sabar. Bila Abu Zar masuk Islam, Nabi kata duk diam-diam. Dia kata mana boleh diam-diam. Dia pergi kat Mekah, dia beritahu dia Islam, kena balun. Gedebang, kena pukul. Dia lari, dia habaq, ya Rasulullah sakit. Nabi kata aku dah habaq dah. Tak apa, dia kata besok nak buat lagi. Pergi, kena balun lagi. Tiba-tiba Hamzah mai. Hamzah tengok-tengok Abu Zar. Hamzah berpidato depan Kaabah kepada orang Mekah. Hamba tahu dah hamba pukul ni siapa dia? Jundub bin Junadah. Ni Abu Zar ni, Jundub bin Junadah daripada bangsa Ghifar, yang setiap pedagang Mekah akan lintas kawasan dia. Hampa nak mampu pukul dia? Hampa mau barang hampa lepas ni tak masuk Mekah? Dia pun baru sedang siapa dia Abu Zar. Dia pun marah pasal masuk Islam. Dia pun terlupa kaum Abu Zar itu kaum panglima. Dia pun ni panglima. Kalau dekat Selangor ada Panglima Garang. Nama kawasan tu Panglima Garang. Kita nak pergi mana? Nak pergi ke Teluk Panglima Garang. Di situ Panglima Garang. Sekincan. Itu semua nama-nama tak tahu mai ikut mana, tapi dah ada. Sekincan Panglima Garang. Tapi lepas Nabi Muhammad masuk Islam, lepas Nabi Muhammad masuk ke Madinah, subhanallah, jangan bagi dah orang pukul kepala kita kerana Islam. Lawan dengan makna jihad. Perubahan cuaca dah berlaku. Harakat agama dah naik. Harakat bangsa dah diiktiraf. Jangan main-main dengan Islam. Banyak lagi surat-surat lain diturunkan di Madinah, tetapi surat Baqarah adalah termasuk surat yang terdahulu sekali. Meskipun ada juga beberapa ayat yang kemudian datangnya dimasukkan ke dalam susunan surat Al-Baqarah kerana hubungan isinya. Tapi surah Baqarah, surah yang awal-awal turun di Madinah. Ada surah lain turun Madinah, tapi surahnya awal adalah surat Al-Baqarah. Dalam pada itu terdapatlah di surah ini pembangunan jiwa kaum mukminin di dalam memegang teguh agama, menegakkan budi dan menyebarkan dakwah. Jadi Bapa Hamka nak menyimpulkan dengan 6 simpulan tentang isi daripada surat Al-Baqarah. Dia tak tafsir lagi 5 ayat baca tadi. Dia baru duk cerita Baqarah ni punya cerita ni. Satu, dia kata, apa yang kita boleh petik daripada surat Al-Baqarah? Satu, supaya mempunyai kesungguhan dan memberikan teladan yang baik yang akan ditiru orang. Di antara isi surat Baqarah ni ialah dia nak kita kena tiru apa yang ada dalam surat Al-Baqarah. Satu benda besar, kesungguhan. Kesungguhan adalah terlalu penting. 2, kesanggupan menegakkan dalil dan alasan bahawa golongan yang tidak menyetujui ajaran Islam adalah pada pendirian yang salah. Ada munafik, ada Yahudi. Depa ni bukan orang tak nampak kebenaran. Depa adalah orang yang terang lagi bersuluh kebenaran. Tapi mereka ada dalil Islam tu benar. Depa tak mau ikut. Ini menunjukkan pendirian orang tak ikut Islam adalah salah. Ada juga orang tak ikut Islam pasal tak sampai dakwah. Orang asli ke, orang mana ke. Ada juga orang dia tak ikut sunnah pasal tak dapat dakwah. Dia tahu sunnah tapi dakwah tak sampai. Dia tahu dalam kepala dia, Nabi takkanlah Nabi dia buat tahlil ratib begini. Dia tahu. Tapi mana dia nak pergi cari benda tu, dia tak ada. Maka dia selama-lama atas itulah. Maka dia tak boleh kita bersalah secara total. Tak boleh salah total. Sebab apa? Tak sampai. Yang salah total ni adalah orang yang tahu kebenaran. Macam para ulama. Tahu kebenaran. Tapi tak mau ikut. Kita ulama mengaji nahu, mengaji sorak, tak kalah Sahih Bukhari dia tak boleh baca. Kita hak kongkiak ni pun boleh baca, tak kalah dia tak tahu. Ulama dengan gaji puluh ribu nak beli 5 jilid Sahih Bukhari, tak kalah tak ada duit. Kan kita nak kena buat kutipan bagi kat dia kan. Kereta pun tengok satu macam yang berkilat dengan elang semua, kelipong jumlah besar dia dapat, tak kalah Fathul Bari dia tak boleh beli.
Syarah Muslim Lin Nawawi dia tak boleh beli. Boleh. Kita orang putih, ensiklopedia orang putih, belah-belah jilid dia boleh baca. Fathul Bari, Sahih Muslim dia tak boleh baca. Ini adalah orang yang jelas kebenaran tapi tak ikut, orang ini patut dipersalahkan. Patut dipersalahkan. Macam rakyat kita lah, nak masuk pula sikit lah. Macam rakyat kita lah. Dia nak kehidupan yang baik tapi maklumat tak sampai. Tak sampai. Semua orang nak, semua orang sebut siapa pun kata minyak naik garu dai. Garu pula dai. Dai tak pernah gatal tapi garu tu situ. Naik pula dah. Adakah ketika dia pilih pemimpin, dia harap pemimpin tu penaik minyak? Demi Allah tak pernah. Tapi pasal apa dia terpilih? Pasal maklumat sampai salah. Maklumat sampai, kami membela, kami mengangkat. Siapa tak terpedaya? Orang perempuan kan, saya tengok belah sini lah orang perempuan. Orang lelaki-lelaki dia jual orang perempuan bukan dengan duit dengan elok lah. Kau laksana bulan. Dia bagi kan? Dia bagi tahu kau laksana bulan, tinggi di kayangan. Perempuan tu kena puji lagu tu pengsan terus. Besok bagi masuk Minang terus. Ya jadi, wahai kerja tak ada, apa tak ada, rupanya bapak tak kenal siapa Ghazali. Samsin Singapura. Tu dia lelaki dia. Dia kena tuang ayat apa? Bahasa. Bahasa. Ya, demikian kita. Kita kena tuang dengan bahasa. Saya akan buat itu, saya akan buat ini. Saya bukan buat manifesto, saya buat akur janji. Oh, ni janji ni. Orang pun baca, siapa janji tak tunai, oh dia mati bawa hutang. Ni ustaz-ustaz pun duk kipas, sate pun tak rentung macam tu. Dia punya kipas lah. Siapa tak terpedaya? Tapi adakah dia mau produk tu? Dia tak mau. Tapi inilah orang kata apa nama? Apa? Satu lagu tu dia ada kata Pak Amir. Apa-apa bahasa tiada apa? Tiada kata secantik bahasa. Tiada wajah secantik lukisan. Dalam lukisan cantik, tengok betul-betul Allah Maha. Dalam lukisan cantik, pemandangan semua cantik. Tapi macam inilah keadaan kita. Tengok dia kata. Manusia yang telah tegak dalil pada dia dan dia tolak kebenaran, dia patut dipersalahkan. Begitu. 3, jangan merasa lemah dan hina kerana kemiskinan atau kerana berpindah dari tempat kelahiran ke tempat baru. Kerana mereka pindah adalah kerana dibawa cita-cita, dan jangan gentar menghadapi bahaya. Untuk berubah dari satu ke satu, jangan takut. Kita tak boleh buat contoh. Ni handphone ni tang sini duduk dah tak bergoyang, nak pergi ubah, nak bagi tempat goyang, tak boleh bawa contoh lagu tu. Betul Pak Syahad? Contoh tu tak boleh bawa. Kita kata mangkuk ni elok datang sini, hang nak ubah, nak bagi dia tumpah, tak boleh. Setiap perubahan kerana berani menghadapi cabaran. Mesti berani, dia kata. Itu kesimpulan daripada Baqarah. 4, bersiap dan berwaspada terus, sedia senjata dan berani menentang bahaya, kerana mereka selalu dalam kepungan musuh. Betul ikhwan, dalam hadis Jabir Nabi kata sabbahakum wa masakum, pagi dan petang musuh keliling kamu kerana apa yang kamu ambil daripada aku. Sabbahakum wa masakum, pagi dan petang keliling kamu musuh kerana kamu ambil agama daripada aku. Betul? Ya betul. Kita kecil kan cara kita duk mengaji, duk semayang, orang tanya kita di mana Tuhan, kita kata Allah ada di langit. Cuba tengok, cuba jawab lagu tu tengok. Tuan Qadi tanya kepada kawan nak menikah, tahu sifat 20? Tahu. Mengaji semua. Bagi tahu satu daripada sifat Tuhan, Tuhan ada di langit. Bukan budak tu mengucap, Qadi tu mengucap balik. Qadi nanti mengucap, hang kata apa? Tuhan ada di langit. Hang mengaji mana? Dalam hadis Muslim kata macam tu. Qadi kata inilah berguru, baca tanpa berguru, syaitan. Betul? Dia duk baca tapi tak cari guru. Apa ustaz-ustaz kata? Syaitan. Baca tak ada guru, syaitan. Tak baca terus? Tak apa. Tak baca terus tak apa. Jangan baca tak ada guru.
Betapa bahlulnya kawan cakap begitu. Tak baca terus dengan baca yang mana lebih baik. Tapi dia boleh kata baca seorang-seorang, malla syaikhuhu fa syaitanu syaikhuhu. Siapa tak ada guru, setanlah guru dia. Subhanallah. Saya ingat lagi Syekh Maulud kata hadis ni hadis Yahudi. Hadis ni hadis Yahudi. Yahudi suka orang Islam bodoh. Dia buat kaedah ni. Kita pun begitu. Mengaji dengan siapa? Mengaji kitab kulit ke kulit. Dia tak abang isi, kulit ke kulit. Mengaji ni kena ada sanad, lutut beretuh dengan lutut. Lutut kalau beretuh dengan lutut tak cukup baca ni. Tak boleh. Mana ada selesa lutut duduk dengan lutut? Mesti ada guru. Antara baca dengan tak baca langsung, tak baca langsung lagi selamat. Baca tak selamat. Jahat betul puak-puak ni. Dia bubuh dalam kepala kita. Quran suruh kita belajar. Belajar zaman hari ni macam-macam boleh belajar. Duduk depan internet boleh belajar. Tak faham, just call siapa-siapa tanya. Muzakarah sahabi kita boleh buat. Duduk muzakarah di kalangan para sahabat. Tak tanya lagi, tak tahu lagi, pergi tanya lagi siapa-siapa yang tahu lebih. Itu ilmu. Bukan mesti duduk dengan satu kaedah di akhir zaman ni. Semua kita dapat ilmu. Dia bagi tahu kat sini. Kelima, kuatkan hati. Perdalam pengertian tentang iman dan perhebat hubungan dengan Allah dengan melakukan ibadah dan taqwa hingga kikis dari diri sendiri dan dari masyarakat segala kebiasaan jahiliah yang telah lalu. Yang ni paling dahsyat ikhwatul iman. Apa dia? Kena kuat hati. Kuat hati. Wa in kunta wahdah, walaupun kita seorang-seorang, kuat hati. Pegang dengan ahlu sunnah ni walaupun kita seorang-seorang. Pegang betul-betul. Susah. Tapi hati kena kuat. Kita kena kuat, isteri kena kuat, anak-anak kena kuat. Pasal tu anak-anak kita, ikhwan, jangan tunggu umur 15 baru nak abang sunnah. Kecil-kecil bagi tahu dah ini bid'ah, ini sunnah, ni bid'ah. Biar dia membesar dengan dua bahasa tu. Dia tengok, dia sendiri boleh tanya, ini bid'ah ke ayah? Kata mana hang tahu? Tahu lah. Orang bila mengaji sunnah dia ada rih, ada bau. Ada rih, bau. Dia boleh bau rihul bid'ah, rihul sunnah. Bau sunnah, bau bid'ah dia tahu. Dia boleh tahu. Kuat hati. Hati kena kuat. Hati kena kuat. 6. Didirikan rumah tangga yang baik. Persuami isterian yang tenteram. Dan alirkan pendidikan pada anak-anak. Dan sebarkan cinta kepada sesama manusia. Kepada keluarga terdekat. Anak yatim dan orang-orang fakir miskin. Ini pun satu benda yang susah kita nak buat. Inilah beberapa intisari dari surah Baqarah yang kelak akan disempurnakan lagi oleh surah-surah yang berikutnya seperti Ali Imran dan An-Nisa seterusnya. Ayat-ayat agak panjang, ayat-ayatnya agak panjang, tidak ketat dan pendek seperti surah-surah Mekah. Demikian umumnya surah-surah Madinah sebab ialah kerana dia sudah banyak memperincikan hukum. Apatah lagi kerana telah bercampur dengan menghadapi orang Yahudi yang bahasa Arab mereka tidak sepasih bahasa yang dipakai oleh orang-orang musyrikin di Mekah. Surah ini guna bahasa Arab. Jadi satu daripada orang Yahudi, mereka tak suka bahasa Arab. Tak suka. Jadi lebih menyebabkan dia jauh daripada hidayah Tuhan. Dia tak suka. Dah tak suka, sebahagian mereka bawa hukum haram mengaji bahasa Arab. Tak boleh mengaji bahasa Arab sama dengan keluar agama. Menyebabkan lebih lagi orang Yahudi menjauhi kitab-kitab Al-Quran ini. Jauh. Tapi orang Aus dan Khadrat, mereka bahasa Arab. Mereka cakap Arab. Quran turun dalam bahasa Arab, memudahkan mereka pada hidayah. Menggunakan bahasa-bahasa Arab membawa pada hidayah. Ini kata Bapak Hamka di antara pendahuluan yang kita cerita tentang suasana suratul Baqarah. Ni barulah dia nak masuk. Allah Ta'ala berfirman Alif Lam Mim. Baru nak masuk 5 ayat tu. Kira dia masuk bulan depan. Tadi masuk malam ni, dia kena masuk bulan depan. Barulah dia nak cerita bagi kita tahu suratul Baqarah tu turun suasana dia macam mana. Kenapa dipilih ayat aghra, ayat judi. Dalam surah Baqarah ada pasal talak, ada pasal kahwin. Dalam suratul Baqarah ada ayat perang, ada ayat tentang riba. Pasal apa ayat bercantum? Kerana nak membina kekeluargaan Islam.
Jadi kerana itulah surah Al-Baqarah Yahudi tak suka dengar, syaitan pun tak suka dengar. Dia membina jiwa. Lebih-lebih beza munafik, beza iman, beza kafir. Dalam surah Al-Baqarah ada perintah yang pertama diturunkan ke muka bumi, perintah menyembah Allah. Ini surah yang pertama. Jadi lepas ni Bapak Hamka nak cerita pada kita kenapa dia dimulai hikmah, bukan kenapa Allah yang Maha Tahu. Hikmah dia start dengan 3 huruf potong. Alif, Lam, Mim. Apakah di antara hikmah dia? Alif, Lam, Mim. Dan ada lagi banyak surah potong. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ha, Mim, Nun, Taha. Banyak lagi. Apa di antara hikmah? Ayat-ayat potong ni adakah makna di sebalik dia? Dia akan cuba bagi penjelasan dan kita pun akan ambil tafsir-tafsirnya lain sebagai sandaran penglihatan kita. InsyaAllah ikhwan. Wallahu ta'ala a'lam.